Selamat datang, salam sejahtera. Aku tahu kamu semua sedang menanti keputusan apakah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Jawapannya semakin terjawab apabila tepat pukul 1.40 petang sebentar tadi dilaporkan bahwa media yang bertempat di luar pejabat Anwar Ibrahim di Bukit Gasing hari ini melaporkan bahwa pengiring polis sudah tiba di pejabat Anwar Ibrahim. Wah, apa maksudnya itu? Dan laporan media juga mengatakan bahwa di Bukit Damansara, mana kediaman Muhyiddin Yassin terletak, banyak pengunjung telah ramai. Pengunjung saja yang ramai datang, tetapi tiada pengiring polis setakat ini sampai di rumah kediaman Muhyiddin Yassin. Apa maknanya? Kalau sudah ada pengiring di pejabat Anwar Ibrahim, mungkin maksudnya Anwar Ibrahim lebih berkemungkinan menjadi Perdana Menteri pada hari ini angkat sumpah. Bagi Muhyiddin pula, pengiring polis belum ada di sana, cuma yang ramai datang adalah orang. Pengunjung saja yang ramai datang di rumah Muhyiddin, tetapi polis belum ada. Jadi kamu sudah tahu kan siapa yang akan jadi Perdana Menteri kalau begitu, siapa pilihan yang di Pertuan Agong. Cuma saja kita tunggulah keputusan daripada Istana Negara secara 100% muktamad. Walau bagaimanapun, aku nak kongsi dengan kamu semua siapa yang disokong oleh Barisan Nasional. Keputusan muktamad telah diumumkan oleh Ismail Sabri Yaakob bahwa Barisan Nasional tidak akan menyokong mana-mana gabungan. Ini sebenarnya satu advantage, satu kelebihan kepada Anwar Ibrahim. Ini satu keuntungan kepada Anwar Ibrahim kerana dengan adanya keputusan daripada Barisan Nasional ini untuk tidak mahu menyokong mana-mana gabungan, ini memberi advantage, kelebihan kepada Anwar Ibrahim. Mungkin Anda kata, kenapa pula Anwar Ibrahim yang mendapat kelebihan? Kerana sekiranya Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin tidak dapat bergabung dengan mana-mana parti politik, maknanya Agong terpaksa memilih menjadikan Malaysia sebagai kerajaan minoriti. Makna kerajaan minoriti ialah tidak ada mana-mana parti gabungan, parti politik yang mendapat majoriti lebih daripada 50%. Ini pernah berlaku. Kalau Anda tak yakin, ini sudah pernah berlaku, ada duluannya. Memang bukan dari Malaysia, tetapi untuk makluman kamu semua, sistem demokrasi Malaysia ini, demokrasi berparlimen Malaysia ini adalah kita ambil daripada sistem Westminster yang bertitik tolak daripada United Kingdom. Jadi sampai sekarang kita masih sama seperti United Kingdom, kerana itulah sebagai duluan kita punya ikutan. Jadi pada tahun 1974 berlaku satu duluan di United Kingdom apabila Queen Elizabeth memanggil pemimpin politik yang mempunyai paling banyak kerusi pada waktu itu kerana berlakunya kes sama 100% seperti yang di Malaysia sekarang ini apabila parlimen tergantung. Apabila parlimen tergantung, apa yang dilakukan oleh Queen Elizabeth ialah dia memanggil ketua parti yang mendapat majoriti terbanyak. Di Malaysia pada hari ini konteksnya ialah siapakah yang paling mendapat majoriti terbanyak pada PRU 15? Jawapan dia mudah. Pakatan Harapan melalui Anwar Ibrahim sebanyak 82 kerusi. Ini maksudnya kalau BN tidak menyokong mana-mana pakatan, tidak akan ada yang mencapai majoriti 1/2. Jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim bakal dipilih menjadi Perdana Menteri kerana menurut Ismail Sabri Yaakob mereka lebih rela menjadi pembangkang daripada menyokong mana-mana gabungan parti politik. Dan aku setuju sebagai pemerhati politik, aku setuju dengan tindakan Barisan Nasional ini tidak menjadi penyokong mana-mana kerajaan kerana mereka telah mengambil keputusan tepat pada waktunya. Mereka tidak bunuh diri, mereka pun tidak dibunuh, mereka pun tidak membunuh, mereka kini menjadi pembangkang. Sekarang ini apa yang perlu UMNO lakukan, Barisan Nasional lakukan ialah mereka harus jadi pembangkang paling bagus pernah ada di Malaysia. Sekiranya mereka berjaya menjadi pembangkang yang paling bagus, saya yakin
pada PRU 16 akan datang, UMNO akan telan besar, makan habis, dia akan menang besar pada PRU 16 akan datang. Cuma saja, satu perkara yang perlu dilakukan lagi oleh UMNO dan Barisan Nasional ialah buat transformasi baru. Pertama yang perlu dibuat ialah Zahid Hamidi perlu letak jawatan, perlu undur diri, kerana memang betul ada sentimen menolak Zahid pada ketika ini di mana-mana peringkat dalam UMNO, sama ada di pemimpin maupun juga di sampai ke bawah di akar umbi. Dan satu lagi perkara yang menjadi advantage kepada Pakatan Harapan juga Muhyiddin kepada Anwar Ibrahim ialah apabila warisan dengan tuntas, dengan muktamad menyatakan bahawa mereka menyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dengan keputusan daripada warisan ini bermaksud Anwar Ibrahim kini ada tambahan lagi kerusi bagi parlimen. Manakala untuk Muhyiddin Yassin pula belum ada kepastian, kerana apa yang berlaku sekarang ialah apabila GRS dan GPS telah membuat U-turn, terutamanya GPS membuat U-turn. Mereka kini tidak lagi menyokong Perikatan Nasional. Mereka kata terpulang kepada kebijaksanaan yang di Pertuan Agong untuk memilih kerajaan. Maksudnya apa? GPS tidak menyokong mana-mana gabungan. Dia serahkan kepada yang di Pertuan Agong melantik Perdana Menteri. Jadi sekarang ini tumpuan kita kepada Agong. Agong lantik siapa? Muhyiddin ataupun Anwar Ibrahim. Tapi Agong harus ingat bahawa memang dia akan melihat kepada siapa yang paling mendapat kepercayaan rakyat Malaysia. Oleh itu, dengan kehilangannya sokongan rasmi daripada GPS ini, Muhyiddin kini berada di hujung tanduk. GRS pula teragak-agak untuk menyokong Muhyiddin juga. Kenapa? Kerana sekiranya GRS menyokong Muhyiddin, itu sudah melanggar perjanjian antara Barisan Nasional dengan GRS di Sabah. Kalau GRS menyokong Muhyiddin, Bung Mukhtar sudah beritahu, memberi isyarat bahawa mungkin Dun Sabah tidak akan selamat lagi. Dun Sabah mungkin akan bubar, Dun Sabah mungkin akan tumbang, dan GRS akan tumbang. Kerana Barisan Nasional boleh bergabung dengan Pakatan Harapan dan juga UMNO dan juga warisan yang ada di Sabah untuk mengalahkan bilangan kerusi GRS. Jadi sekarang ini GRS juga dalam dilema, nak sokong Muhyiddin ataupun berdiri sebagai seorang pembangkang sama seperti Barisan Nasional, atau mereka akan tunggu siapa yang Agong akan lantik tidak lama lagi. Kita akan tunggu beberapa menit lagi. Pastinya yang seperti aku telah bacakan sebentar tadi, selepas Istana Negara mengatakan bahawa tidak ada pelanjutan masa oleh Ahmad Fazil, pegawai pengawal keluarga Diraja Ahmad Fadil Samsudin mengatakan tiada pelanjutan masa, maknanya sekarang kita akan lihat apa yang akan jadi. Sekali dulu untuk kali ini, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.